Maka sabda Rasulullah SAW yang pertama adalah pada mati. Adalah pada mati ia di dalam kehinaan. Maknanya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, Allah cuba tengok. Yang pertamanya adalah mati ia hamba di dalam keadaan kehinaan dan meninggalkan solat, lagi hina masa tahajud, tentang mati esok berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi, lagi pula lagi bertambah hina, bertambah dahsyat, dan azab syadid, dan azab yang begitu pedih, tak boleh nak mengelak. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, solat penyelamat ketika kesusahan. Solat adalah merupakan penyelamat ketika kita susah. Bila main musibah, solat. Bila main anak ujian UPSR, semua bakat buat solat hajat. Pesan kata imam ahli jatah kuasa buat semua kunduri pendarah apa semua solat. Tak boleh nak lari kan? Apa sekali musibah hajat pun mesti solat. Sebab itu daripada An-Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hasaba amr. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila main kesulitan, main kesusahan, fasa'a ila solat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersembahyang. Main kesulitan apa semua, kita hari ini tuan-tuan, manusia ada setengah bila tak sembahyang. Bila main timbul musibah, main kesulitan, kau pula nak sembahyang. Bila adik-beradik meninggal dunia apa semua tuan-tuan, kau pula nak sembahyang. Adik keluarga meninggal, padahal dia tak sembahyang, maka tak payah nak disembahyangkan, kamu pun buatlah. Betul tak? Dah hang tak mau nak sembahyang kan? Adik-beradik mati apa semua, kamu buat. Duduk atas muka bumi, tuan-tuan, nak sombong angkuh, Allah tak payah. Kita kena balik budi balik jasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang kita tengok kekuatan kita pada hari ini, mata kita sehat, telinga kita sehat, tangan kita sehat, anggota tubuh badan sehat, balik budi Allah itu mengerjakan sembahyang. Ini tuan. Jangan bila dah tua baru nak belajar fiqh, tidak dah telur dah apa semua dah baru nak belajar taktis, tak boleh dah. Pelan-pelan tak boleh dah, lambat dah tuan. Ini dah peluang ni. Peluang ni Allah Subhanahu wa ta'ala beri kat kita ni. Baik. Dan yang keduanya, mati padahal dia di dalam lapar. Mati padahal dia yang bertadi dalam lapar. Dia rasa lapar. Tuan-tuan, bila mati dalam keadaan ni, malaikat ambil nyawa kita start daripada bawah kaki kita, lutut, ke pinggang, dada, sok. Dia ada peringkat-peringkat. Malaikat maut ni mati di dalam keadaan lapar. Tu kadang-kadang setengah kita tengok ada Allah tentang dah harga lah apa semua ni, cukup menakutkan kita ni tuan-tuan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah hamba Allah, betul-betul hamba Allah di atas muka bumi. Betul-betul di atas muka bumi. Allah suruh semayang, kita semayang. Allah suruh apa semua kita buat. Apa yang Allah haram jangan buat.
Halal Allah kata halal, jangan pula dia kata haram. Benda haram jangan kata halal pula. Ada kala dunia lepas, esok di sana, esok Allah Rabbi tuan-tuan. Baik. Dan ketiga, mati padahal ia di dalam dahaga. Nampak? Lapar satu. Bila mai pula mati pula tuan-tuan, mati ia hal dalam keadaan dahaga, dah sentiasa haus. Bagi pilih ayat banyak mana sekalipun dalam keadaan dah haus, minta air. Ini tuan-tuan. Dan jikalau diminumkan sekalian air di dalam dunia ini nak cahaya, dan puas dahaganya apa? Dia dahaga sungguh-sungguh. Tak ada puas dahaganya. Bagi pilih ayat mana sekalipun dia tetap dahaga. Masalah dunia cukup sedar minum air. Tapi bila mati esok tuan-tuan, yang menunjukkan hamba Allah, hamba ni manusia yang tak sembahyang, cukup dahsyat. Baik. Maka sembah seorang sahabat dalam kitab ni, biasa kitab lama, dia tulis macam sembah, tapi bukan sembah, maknanya bertanya. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jua suatu seksa di dalam kuburnya? Nampak? Bila dunia Allah bagi seksa pula, azab. Lepas tu masuk pula seterusnya alam kubur. Apa seksanya ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disempitkan Allah Ta'ala akan kuburnya. Kubur orang dekat semai, kubur itu kan sampai tulang rusuk. Bayang tahu kita duduk dalam rumah pun tak ada aircon, tak ada kipas pun dah rasa pening kepala. Panas. Aku tak boleh macam ni nak duduk luar lah. Duduk luar kipas. Tuan-tuan, taruh pergi luar, pergi makan angin, pergi tanya hotel, tanya ada tak kosong lagi, penuh. Tanya pula hotel ini tak berapa nak elok tuan-tuan. Masuk Allah bilik sempit tu pun kita dah komplain dah. Masuk hotel, tengok bilik Allah sempit sungguh, dengan katil dua, aku bawa anak bini apa semua dunia ni sempit ni, macam mana nak tidur ni? Tu pun kita dah pening kepala dah. Dengan bilik ayat kecil apa semua tuan-tuan komplain. Tu hotel dunia komplain dah, pening kepala. Ini kata macam mana ni kan? Kecil sungguh, hotel tak padan sebagai senang sehari semalam. Tidur pergi lah. Nampak macam mana dah tak ada hotel lah. Ini contoh tuan-tuan. Tahu atas dunia kita dah ada komplain. Ni masuk dalam kubur sorry. Allah Rabbi tuan-tuan. Dalam kubur sesempit-sempit sampai dalam musuh. Kaki kita dijijak dengan kasut yang kita pakai guna mahal yang semua. Bumi betul. Hang seronok lah. Apa ini hang jijak. Esok masuk kubur, aku jijak hang pula. Aku sempit hang pula. Sempit sampai dalam musuh tuan-tuan. Masuk aja Allah mengeletak dalam masa tu. Mengeletak dalam masa tu. Tuan-tuan, tingkapan tengoklah, tingkapan dalam muda. Tingkapannya ya Allah, tuan-tuan. Main pula malaikat buka. Soalan bocor. Dah mau dah soalan bocor dah. UPS soalan bocor. Riuk satu Malaysia. Ni soalan bocor daripada malaikat apa semua. Dah mau dah. Awak tak riuk. Awak tak riuk kan? Ini tuan-tuan. Tapi lagi lah dinamakan manusia. Sebab itu tuan-tuan, bila dalam kubur, sebelum kita nak masuk kubur, mati esok, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam juzuk yang ke-30 dinamakan Suratul Nazi'at.
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, demi malaikat yang mencabut nyawa dalam keadaan sekeras-keras. Nampak tuan-tuan? Siapa dia golongan ni lah? Yang tak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buat maksiat apa semua tuan-tuan. Sekeras-kerasnya. Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut ambil pun cabar slow pun Nabi Muhammad kata, ya malaikat, pelan-pelan. Dia ambil pelan saja Muhammad. Muhammad tuan-tuan, apa tak kita yang bergelombang dosa kita ni, kita memang dosa kita bukan maksum. Tahu Nabi tuan-tuan maksum, terpelihara daripada dosa, tak ada dosa langsung. Daripada kecil kita dah tunjuk dah kita dah. Apa tak kita mati tuan-tuan? Banyak pun. Sebab ni kita ni kena banyak mengingati mati. Muhasabahkan diri kita tuan-tuan ni. Praktikkan kita punya solat. Bagaimana kualiti solat kita ni tuan-tuan? Batu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, bila dia gemar tentang solat ni, Uzrah Ibn Abbas beritahu, bila berlaku satu perkara, ribut taufan, butung beliung, angin kencang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdekat pergi ke masjid. Solat tuan-tuan. Selagi mana ribut taufan, hujan tak berhenti, selagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak balik, duduk kat masjid. Begitu juga dengan para sahabat. Zaman-zaman Nabi-Nabi dahulu pun macam itu juga. Tuan-tuan, ada satu cerita zaman Nabi juga lah. Jangan Allah ni, tengah tu naik unta, orang lain menderita. Ni dapat berita anak hang dah meninggal dunia. Dia turun daripada unta tuan-tuan. Dia sembahyang solat sunat 2 rakaat. Sembahyang solat sunat 2 rakaat. Selesai habis sembahyang solat 2 rakaat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia follow. Itu juga ada lagi seorang hamba Allah. Bila dapat berita yang isteri Nabi dah telah meninggal dunia, mereka pun sembahyang solat sunat 2 rakaat. Ini beza jauh dengan kita tuan-tuan. Kita dapat berita mati ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nak apa ni? Keadaan zaman Nabi dulu ni, siapa macam tu? Tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah yang keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا, demi malaikat yang mencabut nyawa dalam keadaan yang lemah lembut. Lemah lembut ni siapa dia? Orang-orang yang beriman, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul hamba Allah. Jadi katakan hamba Allah, tuan-tuan, ikut perintah Allah, itu betul dia hamba Allah. Allah sembahyang, dia sembahyang, duit banyak, dia mengeluarkan zakat dengan sedekah, dia dengan wakaf dan semua tuan-tuan. Ini betul-betul hamba Allah. Duduk kat atas dunia pula, bila balik kerja dia pergi mengaji, duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Allahu Rabbi. Bukan semua orang boleh dapat. Macam tuan-tuan duduk main dia. Sanggup main duduk dalam majlis ilmu ni, dia pun dalam keadaan hujan lebat, naik motor pakai baju hujan tuan-tuan, demi ilmu tuan-tuan. Bila duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, kamu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ni bukan setakat bukan tasbih apa semua. Duduk saja dalam majlis ilmu pun dinamakan majlis zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keduanya, digelapkan Allah Ta'ala atasnya akan kuburnya. Nampak
Nampak tuan-tuan? Gelap kubur. Nak terang pun tak boleh nak terang. Masuk ke gelap terus ya. Nak bagi terang cahaya kubur ni, ulama bagi tahu kalau tuan-tuan rajin, kalau mampu boleh buat, amalkan suratul Mulk. Tuan-tuan pun tahulah, bukan setakat suratul Mulk. Kalau rajin baca Quran pun, Al-Quran itu akan memberi syafaat kita. Dalam kubur itu akan menerangi kubur. Bercahaya, duduk dekat rumah ada lampu, kelap-kelip, esok dekat sana, so, hamba Allah ni tuan-tuan. Dengan mengaji ilmu dia, dengan baca Quran dia, dengan banyak selawat kepada Nabi SAW pun akan menerangi kubur hamba ni tersebut. Tuan-tuan. Bila masuk dalam kubur gelap, mai pula benda yang bercahaya, kita bertanya, hang ni siapa dia? Akulah Quran. Akulah Al-Quran yang hang tu baca aku dulu di masa dekat atas dunia dulu ni. Akul Al-Quran. Aku nak syafaatkan hang. Nak naungkan pada hari ni kubur hang aku nak bagi Tuhan. Nampak tu kan? Kita tahu kat rumah, tengok-tengok, tengah duduk tengok TV, layan dengan anak bini sedia pun semua. Pam! Lampu tak ada, lekat. Dah boleh salah bang. Bang, bini dah peluk tu bang, hantu. Tu dah takut dah. Api lekat tak ada. Dah takut dah kata hantu kan. Allahu Akbar. Ni dekat sana pun ni. Gelap. Tahu tak dia rumah gelap, api lekat tak ada lagi, boleh lagi. Itu terapa-apa tadi. Nah ni dia. Jadi kat mana dia? Bukan dalam dia. Tak apa-apa. Sana kau gelap pada Allah. Jadi nak bagi terang dengan kubur ni, itulah tuan-tuan. Banyak baca Al-Quran, banyak sedekah, mengeratkan silaturahim kita sesama saudara Islam. Tu tuan-tuan, nak bagi terang dengan kubur ni. Banyak sedekah, itu satu juga tu. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia disuruhkan dengan dia akan suatu malaikat menyiksa akan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Nampak tuan-tuan? Hingga hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam juzuk yang ke-30, malaikat ni dia kata apa? Sanadun Zabaniyah, kan panggilkan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ditonton Allah Rabbi. Dia akan panggil untuk apa? Untuk menyiksa kita. Aku dia akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa kamu. Tak lagi dia akan nampak lepas tu. Baik. Kata setengah ulama, disuruhkan Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya satu bulan. Allah Rabbi Tuhan. Dengar apa takut ni? Orang meninggal sembahyang Tuhan. Kata setengah ulama, disuruhkan Allah Ta'ala atasnya di dalam kuburnya satu bulan, yang bernamanya bulan itu. Nampak tuan-tuan? Dalam kubur ada ular. Ular apa Ustaz? Anak benda ular. Ular apa Ustaz? Ular gedung selah ke? Ular gedung selah ke ular tu Ustaz? Itu ular dunia. Ular dunia ni boleh main pegang-pegang ni. Pergi zoo negara, pegang apa semua. Oh, tengok ular. Berkenal abang tengok ular, jom masuk tengok ular. Dia tengok pula kawan tu main boleh-boleh tu, hebat bangun pakai hebat lah, ular tu kenyang. Cuba bawa ular tu lepas. Saya ada dengan Tuhan tu dia faham kali tuan. Bapak orang balik kita pegang dia tu lah. Ular tu kenyang, dia tak larat dah lena. Dia lari lah tuan. Perut dah kenyang lah, tentara dunia. Ular kecil pun kalau besar jari jari kita masuk dalam rumah pun dah takut dah Ustaz. Panggil ketahanan apa? Tu pun dah meletak dah. Tengok-tengok tu dah belakang peti sejuk. Ular
tu tara dunia. Esok dia dalam kubur pun ada ulat-ulat yang lebih besar. Seperti mana apa yang kita tengok ulat dekat atas dunia ni. Dia utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi ta'ala. Nak lari mana? Mana nak lari? Tak boleh nak lari. Dekat dunia pendidikan yang ulat boleh lari. Lari sudah majerat. Kak Minah, oi, aku lagi tak nak di rumah aku masuk ulat ni. Tak tahu tak. Tu tak ada dunia boleh minta tolong lagi. Tak dalam kubur tu ni minta tolong boleh tak? Tak boleh. Tuan-tuan tengok tu. Baik. Satu ulat yang besar namanya, ulat itu yang bernama ulat apa? Sujarul Aqra. Sujarul Aqra, nama ulat. Malaikat Zabaniyah, sanadus Zabaniyah, dan kami utuskan malaikat Zabaniyah, dan malaikat Zabaniyah yang akan panggil ulat besar. Ulat tuan-tuan, mata dia Allah Rabbi kemerah-merahan. Dia punya lidah dia Allah Rabbi tuan-tuan besar. Jangan patuh hamba yang berdosa, yang tak sembahyang Allah tuan-tuan, buat maksiat ni yang cukup menentukan kita ni. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mematuh kamu hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat tuan. Dia tak faham, dia tak telah, dia patuh. Sekali patuh dah Allah. Tuan-tuan, cuba tanya orang yang tak pernah kena batu ular. Ular sawah, tahu pernah pisau apa? Ular tulus lah, macam mana? Ular senduh. Tengok macam mana tuan-tuan. Boleh mati tu tahu dunia. Kalau buat lambat hantar pergi hospital, jangan main. Tu tahu dunia. Ni soalan kubur soal ni. Allah Rabbi tuan-tuan. Nama ulat tu Sujarul Aqra. Baik. Matanya daripada api neraka. Nampak tuan-tuan? Matanya daripada api neraka, maknanya kemerah-merah. Api neraka. Allah, tuan-tuan. Api kat dunia petik, tengok ada kita tuan-tuan yang mana bisa rokok petik tu api dunia. Mata ular ni seperti api neraka, kemerah-merah. Allah, tuan-tuan. Baik. Dan kukunya ular itu daripada besi. Nampak tuan-tuan? Kuku ular ni yang bernama Sujarul Aqra, daripada besi. Dia punya kuku dia daripada besi, panjangnya tiap-tiap satu kukunya setengah daripada perjalanan satu hari. Perjalanan satu hari panjang dia punya kuku. Ular Sujarul Aqra tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan. Dan adalah sertanya pemukul daripada besi. Maka berkata ia ular akan mayat itu. Suaranya seperti petir yang amat keras, maknanya macam buku. Tuan-tuan, seperti petir yang amat keras macam buku, sungguhlah. Bayang tuan-tuan, tahu ular kat dunia kita tak dengar suara lagi. Masuk slow. Pernah dengar lagi tahu ular? Pergi tu dengar ada lagi apa tu? Tengok tahu ular ada. Ni suara kat sana ni suara seperti petir. Keras. Tahu mereka bukan nanti pun dah gerut dah membuka mengeletak macam tu. Terkial-kial lah macam tu. Mereka tak main lagi ni. Mereka tak main lagi ni. Selesai soal jawab apa semua, oh mereka main tu. Bayangkan tuan, lari pula. Bayangkan tuan. Baik. Padahal berkata dia, disuruhkan akan daku oleh Tuhanku bahawa aku pukul akan dikau, sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh hingga sampai kepada waktu subuh. Tuan-tuan, melengah-lengahkan sembahyang. Tahulah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kata tidur hidung panjang ni, tidur lagi, tidur lagi, kita pun tidur. Lagi dalam hati tu, Allah 6.30 lagi, 2
biawak. Subuh biawak, orang tahu. Pukul 9, pukul 10, Allah Rabbi tuan-tuan. Semayang subuh pula dia buat lewat. Mai pula semayang zuhur buat lagi pula lewat. Waktu bila? Pukul 4 suku baru semayang zuhur. Contoh tuan-tuan. Ada tak hamba macam ni? Ada. Pukul 4 suku baru semayang zuhur, kadang lagi 20 minit lagi, kadang lagi 10 minit lagi nak solat asar semayang zuhur. Ini melewat-lewatkan sembahyang pun masuk golongan macam ni tuan-tuan. Kan kena pantai juga. Bulan yang bernama Syuja'ul Aqrab. Semayang zuhur pula lewat, asar pula lewat tuan-tuan. Pukul 7 semayang asar. Kadang 7 suku, 7-10 minit. Tuan-tuan. Masa tu kelang kabut lah. Ambil wuduk pun cepat. Dah cepat tak tuan-tuan. Maghrib dah sekarang pun cepat tak masuk waktu. Dia pun lekat tak semua. Ada tak macam ni? Ada tuan-tuan. Depan mata saya masjid lain lah, bukan masjid ni. Masjid lain. Itu dah sampai 7:15 minit. Masa tu maghrib 7:25. Tengok saya Allah tengah ambil wuduk. Dengan cepat-cepat ambil wuduk, semayang. Cepat semua tuan-tuan. Pelan-pelan selesai. Macam batu ayam. Bapak nak lihat, tak lagi maghrib masuk tak? Nampak ni tuan-tuan, ni cukup menakutkan kita. Tuan-tuan, cukup menakutkan kita. Kalau musafir itu lain lah. Ni duk semayang wajib ni. Semayang wajib ni buat lengah-lengah, buat lambat-lambat. Allah Rabbi tuan-tuan. Ni sama-sama kita jaga kan kualiti semayang kita. Kita melalaikan semayang, buat lambat-lambat semayang, tuan-tuan, Allah Rabbi. Tambah pula orang ini tuan-tuan, ulama perempuan dan minta maaf dan ibu kat belakang. Tengok cinta Melayu. Habis pukul 8, cinta awak 200%. Semayang lagi, maghrib masuk dah? Tak semayang lagi. Cinta awak 200%. Habis pula episod ni, masuk pula episod lain, kadap lagi sampai pukul 8. Lepas tu masa tu barulah nak teriak-teriak nak ambil ayat semayang tuan-tuan. Dah habis dah. Rancangan cerita tu duduk lagi buat lambat, santai-santai lagi. 7:10 lagi boleh semayang. Ni tuan-tuan ni tak itu. Kita ada diri kita nasihat sama tuan-tuan. Sampai kan. Nak tengok-tengok lah tapi semayang. Masuk tel semayang-semayang. Tak pun nak duduk bersesiap. Masa kelas tu habis semayang. Ni pukul 8 pun semayang maghrib. Ada 8 suku pun semayang maghrib. Ni jangan tuan-tuan. Golongan soal ni pun akan sama juga. Ada kategori yang melengah-melengahkan semayang. Ni budak sejak bersapur ni tuan-tuan. Allah Rabbi. Di dalam kitab beritahu. Baik. Muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada waktu zuhur, dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang zuhur hingga asar. Nampak tuan-tuan? Sembahyang zuhur hingga asar, dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib. Dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga isyak. Tuan-tuan. Dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang isyak hingga subuh. Namun same macam tu tuan-tuan. Subuh buat lambat, zuhur buat lambat, isyak, maghrib buat lambat, isyak buat lambat tuan-tuan. Pukul 11 main isyak apa lagi? Ni pukul 5 lagi 15 minit nak sembahyang subuh, sembahyang isyak. Dia terlena ustaz, tak apa lah terlena subuh sampai pagi. Ni kena jaga. Nak lena lah. Jangan boleh cuci sama. Jangan boleh lena tak boleh. Lena pergi tu boleh. Ada juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga. Lena pergi tu boleh. Tuan-tuan. Ni nak kena jaga. Jangan sampai kita ni tuan-tuan semayang melewat-lewat tak semayang. Baik. Maka setiap sekali pukul itu termasuk ke dalam bunyi 70 asar.
Setiap pukulan oleh ulat tadi dia tuan-tuan, sekali pukul dia seksakan kita, Allah tuan-tuan, masuk ke dalam bumi 70 hasta, tenggelam 70 hasta. Bayang tuan-tuan. Maka dimasukkan oleh malaikat itu akan kukunya ke bumi, maka mengeluarkan dia akan dia, kemudian dipukul akan dia, maka sentiasa salah di dalam pukul malaikat itu hingga hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, sampai berkekalan hari kiamat. Masuk tenggelam 70 hasta, lepas tu congkel balik naik ke atas, timbul balik tenggelam balik, congkel lagi ke atas, tenggelam balik ke atas. Bayang balik. Baik. Adapun seksa pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Ini kita masuk seksa bertemu dengan Tuhannya. Apabila pecahlah sekalian langit, maka datanglah satu malaikat yang menyeksanya, dan adalah pada tangannya rantai panjangnya 70 hasta. Nampak tuan-tuan, malaikat malaikat dalam neraka ni tuan-tuan, panjang rantai ni 70 hasta. Panjang rantai ni tuan-tuan, dia akan garing. Tak boleh dekat dalam neraka pun, dalam kubur ada juga garing-garing. Bukan cakap kat dunia hang boleh gari orang, boleh tahan orang. Kalau hang tak semayang juga, kalau hang pun ni tak semayang juga, hang pun kena gari juga. Tuan-tuan, gari ni cukup panjang 70 hasta. Tapi itulah tuan-tuan, kita dah ada kita punya usul kita, Nabi Muhammad SAW ikut dah. Apa yang Nabi besar, apa ada sunnah, kita ikut, berlandaskan dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi SAW dia beritahu kepada seorang sahabat, aku nak beritahu kepada satu perkara pada hampa ini, yang mana kalau kamu jaga perkara ini, dia akan boleh menguatkan agama kamu, menguatkan iman kamu, dan menguatkan Islam kamu, menunjukkan Islam kamu itu kuat. Apa dia? Iaitu solat, jaga sembahyang. Nampak tuan? Zaman Nabi SAW, sebelah rumah jiran Nabi, dia ni kafir Quraisy dekat Islam, yang bernama Uqbah bin Ibnu Mas'ud. Uqbah bin Ibnu Mas'ud. Satu hari dia buat majlis makan, maka dia panggil Rasulullah. Sebelum Rasulullah SAW nak pergi, Rasulullah boleh dalam kepala dia rancang syahadah, aku pergi, dia bawa aku nak majlis makan, aku nak tarik dia masuk Islam. Rasulullah pun pergi rumah Uqbah bin Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan. Maka tak fadal dia Rasulullah, bila orang mesti dia tak makan. Rasulullah geleng kepala, tak mau aja. Di mana ya Rasulullah, kenapa? Siapa dah makan? Tak apa. Nak jemput aku makan. Rasulullah cakap cara elok lah, nak jemput aku makan boleh, tapi minta hang Islam ucap depan aku dulu. Aku ucap dulu masuk Islam, baru aku makan. Apa yang menjamu aku hari ini. Maka tuan-tuan, Uqbah bin Ibnu Mas'ud ni pun dia kata baik, aku mengucap, bila aku mengucap sekali lagi, Rasulullah makan. Baik, aku makan. Mengucap dulu, dia pun mengucap. Selesai mengucap tuan-tuan, Rasulullah makan. Selesai dia makan, habis majlis tu Rasulullah balik rumah. Keesokan harinya, Uqbah bin Ibnu Mas'ud ni di jalan dijumpa rakan lama dia, rakan seperjuangan dia, kawan kancing lah orang kata apa, macam kita tadi punya kawan kancing. Masa kecil main sama, banyak pokok sama tuan-tuan, daripada kecil sampai besar sama ni. Maka tuan-tuan, sahabat dia pun tanya kepada Uqbah bin Ibnu Mas'ud ni, Uqbah, aku dapat tahu hang dah masuk agama Muhammad, betul ya? Betul ya? Oh, macam tu lah. Nampak pula? Tak ada lah. Yang boleh masuk agama dia pasal apa? Kita dah ada agama nenek moyang kita nak pergi masuk dia pasal apa? Dia tu tak
Bukan kita. Bukan kita bersama pula. Hang kawan aku lama dah. Kenal rapat lama dah. Kalau hang susah, hang minta dekat aku tolong, aku semua. Hang ingat teman-teman. Kawan, dia percaya tuan. Maka kawan Uqbah bin Ibn Mas'ud ni pun cakap kat dia. Bila hang dah berkawan dengan Muhammad, baik start hari ni haram hang berkawan dengan aku, putih kawan. Sebab tuan. Macam kita. Bila aku tengok hang dah pak lebai, duduk rapat dengan kaki majlis dengan jemaah majlis, haram putih kawan. Dunia akhirat. Kalau hang susah nak apa pun, minta maaf. Hang pergi orang lain dah. Ini contoh tuan. Walaupun contoh berlaku tak apa-apa ni. Tuan. Maka kawan yang kata, takkan sampai macam tu punya perkara. Macam ni punya kes tu hang boleh sampai dah putih kawan. Tak ada putih kawan kata. Aku marah ni sebab aku ikut agama Muhammad ni. Putih kawan. Habis tu, kalau aku nak kawan dengan macam tu, dia pun tunjuk. Dia pandai. Kalau hang nak berkawan dengan aku balik, satu syarat aku beri satu gang. Apa ada syarat? Hari ini juga aku beri syarat, dan hari ini hang tunaikan syarat aku ni. Apa dia? Hang pergi cari Muhammad yang berkata usul Allah. Hari ini hampir cari dia, kalau ada, dan aku ikut sekali, hang ludah ke muka dia. Depan aku ni, aku nak hang ludah muka Muhammad. Nampak tuan? Hang nak kawan aku dah? Enak lah. Kalau hang nak, nampak tuan? Kawan punya pasal. Kawan punya pasal ni. Sedangkan dia dah mengucap dapat Nabi SAW, Uqbah bin Ibn Mas'ud ni. Dia mengucap dah tajamu Nabi SAW. Okey, baiklah. Kawan punya pasal. Ampun dah banyak tolong aku ni apa semua dah, tak semua lah. Apa tu tak putih balik jasa gitu. Okey, baik. Pergi. Dia kata Rasulullah. Apa pun tadi. Jumpa. Ya Rasulullah. Ta'al. Di mana? Dia nak ludak. Uqbah bin Mas'ud ludak. Ayat ludah. Uqbah bin Ibn Mas'ud mengatakan Nabi, mujizat Nabi SAW, tolongan daripada Allah make hijab dinding tu tak jadi tu nak ludah. Ayat ludah dia tu, Uqbah bin Ibn Mas'ud terpelanting kena kat muka dia. Terpelanting kena muka dia balik tuan. Bila kena muka dia balik jadi hitam. Nampak? Tengoklah siapa nak ludah lalu. Bukan curai punya orang. Kau dah tepi orang dah ni. Muka dah tadi tuan ni jadi hitam. Allahu Rabbi. Jadi hitam. Maka Rasulullah SAW cakap di hadapan Uqbah bin Ibn Mas'ud, aku tak sanggup. Sedangkan hang telah mengucap di hadapan aku, hang telah masuk Islam. Di sini di bumi Makkah Makkatul Mukarramah. Kalau keluar daripada Makkatul Mukarramah lama dah pancung kepala. Nampak tuan Nabi bercakap maknanya munafik. Munafik berpura-pura Islam. Nabi apa? Nasib baik dari Makkah ni, bumi yang mulia, tempat yang mulia, tempat hang duduk ni sebaiklah. Kalau luar daripada Mekah, lama pancung dah kepala. Jadi kata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan percakapan Nabi SAW jadi semua. Dia jadi semua. Jadi semua waktu bila masa peperangan Badar. Masa peperangan Badar, kaum Quraisy dapat ditawan dan dah mati pun di jumlah 70 orang. 70 orang mati dan ada dapat lagi ditawan. Maka Uqbah bin Ibn Mas'ud itu dia dapat ditawan.
Cengih dia punya orang. Dapat tugasan dia cepat dah. Nak penembuk tu bodyguard Rasulullah yang paling cengih. Sabar kepada umat kita Al-Fatah. Bagi juga, tak mau juga. Tak mau, maka Rasulullah SAW dia tak bagi tugas kepada Umar, pancungkan kepala Umar nak berubah bin Ibnu Mas'ud ni. Dia bagi tugas kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, pancungkan kepala tuan-tuan, selesai. Yang mudah ni, tu nak bercakap. Nasib baik atas muka bumi Mekah ni, kat bumi Mekah, luar daripada bumi, jadi suruh. Tuan-tuan, jadi suruh. Yang kawan dia tadi ni, Ubah bin semua tuan-tuan, cedera pada juga, dia mati. Itu juga apa yang berlaku di zaman Nabi SAW tuan-tuan, berlaku juga pada kita hari ini. Betul tak? Betul tuan-tuan. Bila aku tengok hang ni dah bersama dengan kuat-kuat tu, jemaah Islam tu, minta maaf lah. Minta maaf. Ni contoh tuan-tuan, contoh. Hang nak minta apa dekat aku, minta maaf, minta dengan kuat-kuat. Hang kawan aku lama tak ada, kawan lama tak ada. Anak sama dengan aku balik. Contoh tuan-tuan. Apa berlaku zaman Nabi, berlaku juga kita hari ini. Sebiji semua jadi kawan punya pasal. Tuan-tuan, baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan dia akan pada mulutnya. Maka menaruh, bukan menaruh, meletakkan. Maka meletakkan dia akan rantai itu di tengkuknya. Kemudian dimasukkan dia pada mulutnya dan mengeluarkan dia daripada dukunnya. Kemudian dihadarkan, maknanya ditarikkan oleh tuan-tuan. Maknanya rantai ni yang ada daripada malaikat ni tuan-tuan ni. Ulang tadi ni. Seperti besi semua start daripada mulut kita. Ni keluar dekat lubang tupuk ni. Keluar, tarik balik. Wallah tuan-tuan, seksa semua. Seksa semua tuan-tuan. Rantai. Bayangkan tu seksa ni tuan-tuan. Cukup dahsyat semua. Baik. Sekali terjarahlah. Maknanya tarik sekali terjarah. Maknanya terjarah. Menyangkap orang tuan-tuan. Dalam keadaan menyangkap. Rantai dari ni bila masuk dalam ni, keluar dalam rumah. Tarik. Terjarah semua. Bayang tuan-tuan. Azab banyak syahid dan azab cukup pedih tuan-tuan dekat dalam kubur semua. Bayang. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas mukanya dan sekali terlentang atas belakangnya, padahal menyuruh dan katanya inilah balasan orang yang meninggalkan yang segala yang difardukan Allah Ta'ala, kemudian membawa dia dengan dia masuk ke dalam kubur. Nampak mereka tuan-tuan, bila mereka telah menjalankan tugas, dia pun bagi tahu kepada ahli kubur ni, inilah dia balasan orang yang telah meninggalkan sembahyang dan telah difardukan kepada kamu azab. Tuan-tuan, terkumpang kambing semua tuan-tuan. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau ada satu cincin daripada rantai yang tersebut itu jatuh atas bumi, nescaya terbakarlah akan bumi dengan sekalian isinya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dekat situ. Allah tuan-tuan, mana baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan mana yang kurang tu kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah dengan panjang umur, kita akan sambung lagi bulan insyaAllah. Nanti tuan-tuan ingat tadi tentang kitab. Takut nanti lupa nak bawa. Berapa kali lupa dah kitab bila bawa dah. Beli dah lupa.
beli lah, boleh ke bawah. Minta tolong ingat nanti, pada nanti, kalau ingat bulan lepas atau 10 boleh. Kalau ingat. Sekalian kau bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa hashurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi